Assalamualaikum Syah, selamat datang ke sesi kita yang kedua. Syah, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam cikgu, alhamdulillah kabar baik. Syah datang ke sini seorang diri. Ya cikgu, saya naiki bas ke sini. Perjalanan bas tadi, okey. Saya nampak Syah lebih tenang hari ini berbanding dengan minggu lepas. Adakah keadaan cuaca atau suasana kampus hari ini membantu emosi Syah? Dan saya perhatikan Syah sekarang menggunakan pakaian segan. Adakah Syah baru balik daripada sesi latihan atau ada perlawanan selepas ini? Alhamdulillah, okey cikgu saya. Cuma tadi bas agak penuh, tapi saya rasa macam lebih bersedia hari ini sebab saya memang sudah fikir apa yang saya nak kongsikan dengan cikgu hari ini. Sebenarnya ya, pasal baju sukan ni, sebenarnya saya ada latihan ringan selepas sesi ni. Biasanya sukan ni membantu saya lepaskan stres ya. Okey, baik. Bagaimana dengan kuliah dan latihan sukan bola tampar pada minggu ini? Kuliah dia macam biasa lah, cuma penat sikit sebab minggu ni ada latihan intensif bola tampar untuk perjalanan antara fakulti sembilan. Okey, nampaknya jadual Syah sangat padat. Walaupun penat dengan sukan dan akademik, Syah tetap komited untuk hadir ke sesi hari ini. Ini menunjukkan sifat rajin dan kesungguhan yang tinggi dalam diri Syah, sama seperti yang kita bincangkan pada minggu lepas. Tapi secara jujurnya, adakah kesibukan dengan bola tampar ini membantu Syah untuk mengurangkan sedikit Syah memikirkan tentang masa ayah dengan pasangan Syah, ataupun Syah rasa beban itu tetap sama walaupun ketika Syah sedang bermain bola tampar? Thank you cikgu. Saya datang sebab saya betul selesaikan isu yang betul-betul mengganggu fokus saya sekarang. Masa latihan bola tampar memang saya lepas kerja lah, tapi bila balik bilik tu atau masuk kelas, perasaan tu dia datang balik. Kadang-kadang tengah berehat antara set pun saya sempat curi-curi tengok telefon tu. Itu pun saya rasa penat sangat secara mental lah. Okey, bagus Syah. Saya sangat menghargai motivasi Syah. Berdasarkan sesi pertama pada minggu lepas, kita telah lihat bagaimana hubungan jarak jauh yang kurang komunikasi telah mencetuskan pemikiran yang bahawa teman lelaki Syah sudah tidak menyayangi Syah lagi. So, selepas seminggu berlalu, bagaimanakah keadaan emosi Syah dalam hubungan Syah sekarang dengan pasangan? To be honest, ada hari yang saya rasa tenang sikit bila ingat balik apa yang kita bincang. Tapi semalam perasaan risau itu datang balik bila dia lambat balas message sampai 5-6 jam kan. Saya mula rasa gelisah dalam kelas. Saya asyik tengok telefon je sehingga kan apa yang pensyarah ajar tu satu pun tak masuk. Saya rasa tercabar sebab biasanya saya seorang yang mudah faham pelajaran Pak. Jadi saya rasa macam saya ini sudah lemah sebab kalah dengan satu notifikasi telefon.
Syah rasa tercabat dan risau sebab kebolehan Syah untuk fokus belajar terganggu disebabkan situasi ini. Okay. Mari kita teroka lebih mendalam apa yang berlaku sehingga maafkan saya, lebih mendalam apa yang berlaku kemarin. Syah kata dia terlambat membalas mesej Syah sehingga 5 ke 6 jam. Pada waktu Syah asyik memeriksa telefon di dalam kelas, apakah suara-suara atau pemikiran-pemikiran automatik yang ada dalam minda Syah sendiri? Saya pikir, kenapa dia buat saya macam ni? Dia tak faham kan saya tengah tunggu dia tu. Dia sebenarnya tahu yang hubungan jarak jauh ni, dia memerlukan komunikasi yang kerap. Kalau dia dah boleh buat benda semacam ni, maknanya dia ni memang tak pedulikan saya pun atau hubungan kami. Jadi apa kan dengan hubungan kami kan nanti mesti akan hancur. Baik, cuba Syah dengar semula ayat yang Syah sebutkan tadi. Dia sepatutnya tahu dan dia sepatutnya buat. Okay. Dalam konseling ini ada satu teori dinamakan teori LEBT. Kita melihat ini sebagai satu tuntutan mutlak lah yang Syah letakkan kepada pasangan Syah sendiri, dan Syah merasakan dia wajib membalas dengan cepat, dan jika tidak hubungan Syah akan hancur dengan dia. Betul begitu? Ya, betul juga lah. Sebab bagi saya, kalau dia betul-betul sayang, sesibuk mana pun mesti dia boleh balas saya punya message kan. Saya tidak boleh terima kalau dia abaikan saya macam itu. Syah sebut sebagai Syah tidak boleh terima. Apa sebenarnya yang Syah takutkan akan berlaku jika dia tidak membalas mesej Syah dalam 6 jam itu? Adakah dalam 6 jam itu satu tempoh yang secara logiknya boleh melumpuhkan keseluruhan masa depan Syah bersama pasangan? Dan adakah dunia akan terhenti atau Syah akan kehilangan identiti Syah sebagai seorang pelajar yang berbakat jika skrin itu kekal gelap selama beberapa jam? Bila cikgu cakap macam tu, saya rasa macam tak logik pula. Tapi masa kejadian tu, saya rasa macam dunia saya gelap. Saya rasa dia tu anggap saya tidak penting semua. Saya rasa kalau dia tidak balas, maksudnya saya ni tidak ada harga di mata. Syah rasa tidak boleh terima, dan Syah seorang yang yakin diri, rajin, dan pelajaran serta sukan. Malah di rumah pula Syah mendapatkan sokongan 10/10 daripada keluarga, terutamanya ibu, kan? Jadi apabila diusi, apabila teman lelaki Syah lambat membalas mesej Syah sendiri, Syah rasa seperti kehilangan sistem sokongan dan kawalan itu. Adakah ia menyokong atau tidak? Betul juga lah cikgu. Dekat universiti saya jauh dari ibu bahkan. Ibu saya ni selalu ada untuk saya. Jadi bila teman lagi sesinya, saya rasa kosong dan saya rasa macam tak dihargai langsung. Sebab tu saya tak boleh fokus belajar. Saya rasa sedih.
Saya faham Syah rasa sini dan mahukan perhatian yang sama seperti macam mana Syah dapatkan dari ibu dan keluarga. Okey, mari kita cabar pemikiran yang tidak rasional tadi. Adakah satu undang-undang dunia yang menyatakan teman lelaki Syah mesti membalas mesej dalam tempoh yang Syah dapatkan tanpa mengira apa-apa jua situasi di pihaknya sendiri, dan jika dia tidak membalas, adakah itu bermakna nilai diri Syah sendiri sebagai seorang pelajar cemerlang ini terus akan hilang? Cuba Syah fikir, adakah adil untuk Syah meletakkan kunci kebahagiaan dan prestasi akademik Syah di tangan orang lain sepenuhnya? Secara logiknya beda undang-undang macam itu, tapi takkanlah sampai 6 jam itu tidak masalah langsung. Nilai diri saya nih sepatutnya tidak terjejas, tapi saya rasa rendah diri sangat bila rasa diabaikan. Betul cakap cikgu. Saya rasa macam saya sudah bagi kunci kebahagiaan itu dekat dia. Dan bila dia tidak buka pintu itu, saya rasa macam terkunci dari luar. Betul, tempoh 6 jam itu satu tempoh yang lama dan wajar untuk Syah rasa kurang selesa. Tetapi mari kita bezakan antara kehendak dan keperluan mutlak. Adakah komunikasi 24 jam tanpa henti itu satu keperluan mutlak untuk Syah terus hidup dan berjaya diadopsi? Dan atau ia sebenarnya hanyalah satu kehendak yang Syah harapkan? Mana yang lebih penting sekarang? Ilmu yang disampaikan oleh pensyarah di depan mata atau skrin telefon sendiri yang tidak berbunyi itu? Dan kalau Syah terus memilih telefon, siapa sebenarnya yang memilih? Dia atau masa depan Syah sendiri? Itu sebenarnya kehendak saya. Saya yang mau dia sentiasa ada supaya saya rasa tidak bimbang. Sebenarnya kalau dia tidak balas pun, saya masih boleh pergi kuliah, masih boleh main bola tampar. Dua-dua pun penting, tapi ilmu tu untuk masa depan saya, dan telefon tu cuma perasaan sementara. Betul lah cikgu saya yang belum bilang. Dia mungkin pernah belajar atau bekerja, tapi saya dekat sini pula sia-siakan masa kuliah saya. Tepat Syah seorang yang bijak. Syah ada kekuatan untuk berdikari. Syah sebelum ini mendapat keputusan yang baik. Bukan sahaja mesej daripada dia, kerana mesej daripada dia, tetapi Syah seorang yang berusaha dan rajin kepada diri sendiri. So, jadi apabila Syah berpegang kepada kepercayaan tidak rasional, dia mesti membalas mesej dengan cepat. Kalau tidak, akademik dan kehidupan saya akan hancur. Adakah pemikiran itu sendiri membantu akademik Syah sekarang? Dan adakah pemikiran itu memberikan Syah tenaga untuk skor dalam peperiksaan, atau sebenarnya menjadi pencuri kepada tenaga Syah sendiri? Dia sama sekali tidak membantu. Dia buat saya makin merosot dan balik-balik tengok telefon sejak dalam kelas. Beban saya terhadap pelajaran itu dia terjejas dan saya rasa rugi. Dia memang pencuri tenaga saya dan saya rasa letih sangat walaupun tidak buat apa-apa. Jadi bagaimanakah kita boleh mengubah pikiran yang tidak rasional itu kepada kepercayaan yang lebih rasional?
So, bagaimana kalau kita tukar ayat ini kepada sesuatu yang lebih fleksibel? Cuba Syah bina satu ayat yang memberi ruang untuk dia sibuk, pada masa yang sama mengekalkan harga diri Syah sendiri. Bayangkanlah, Syah sedang bercakap dengan diri sendiri di depan cermin sebelum masuk ke kelas. Maksud cikgu macam saya memang sangat harapkan dia balas message dengan cepat, tapi kalau dia sibuk dan lambat balas chat saya pun itu bukan penentu kebahagiaan atau prestasi hidup saya. Saya masih ada ibu, ada sukan yang saya tanggung jawab atas pelajaran saya sendiri. Dia ada kehidupan dia dan saya ada masa depan saya yang saya perlu jaga. Okay, luar biasa. So, Syah bagus sangat Syah apabila Syah menyebut ayat-ayat yang baharu dan syaitan itu. Apakah yang Syah rasa di dalam hati Syah? Saya rasa dapat sedikitlah rasa macam beban di kepala ini berkurang. Saya sedar yang saya sudah letak jangkaan yang terlalu tinggi dekat dia sampai saya abaikan potensi diri saya sendiri. Saya rasa macam saya dapat balik sudah kunci kebahagiaan saya. Alhamdulillah. Hari ini kita berjaya menerapkan dan lebih dalam akar masalah Syah sebenarnya. Syah telah kenal pasti bahawa pemikiran tegar seperti dia mesti menghubungi, sentiasa menghubungi saya, itulah yang sebenarnya mengganggu emosi dan pelajaran Syah sendiri. Bukannya semata-mata tindakan dia lambat membalas message. Syah juga sedar yang Syah ada kekuatan seperti sokongan ibu, sukan akademik untuk kekalkan pencapaian Syah di universiti. So, adakah Syah sendiri lebih bersemangat untuk masuk ke kuliah selepas ini? Dan bagaimana dengan latihan bola tampar nanti? Adakah Syah rasa lebih fokus berbanding dengan telefon Syah? Betul cikgu, saya nampak macam jelas sudahlah sekarang yang saya sendiri yang biarkan pikiran saya itu pikir bukan-bukan. Yang pikiran bukan-bukan itu menguasai diri saya. Saya rasa lebih yakin untuk letak phone saya dan fokuskan kepada kuliah saya. Tapi sekarang saya ialah cikgu, saya mau tunjukkan diri saya yang saya boleh fokus balik macam dulu. Okay. Sebelum kita menamatkan sesi kedua, cikgu ingin memberikan Syah satu tugasan rumah yang mudahlah untuk Syah bawa balik. Boleh ke? Boleh. Apa tu tugasan dia cikgu? Okay, untuk tugasan ini, setiap kali Syah masuk ke dalam kelas atau di ruang kuliah pada minggu ini, saya mahu Syah meletakkan telefon di dalam beg, dalam bot senyap. Dan jika pemikiran itu datang seperti dia tengah buat apa, kenapa dia tidak balas, saya mau Syah ganti dengan pemikiran yang lebih rasional yang Syah bina tadi, seperti saya mau dia balas, tetapi kalau dia tidak balas, saya tetap akan belajar dan fokus kepada kuliah ini. Okay. Boleh Syah cuba dan boleh Syah janji pada diri Syah sendiri yang tidak akan menyentuh telefon Syah itu sehingga tamat waktu perkuliahan, walaupun apapun yang berlaku.
saya mau Syah sendiri puasa daripada memeriksa telefon sepanjang kuliah di jalan. Boleh? InsyaAllah saya boleh cuba buat cikgu. Saya akan coba fikiran saya dan fokus pada apa yang ada di depan mata dulu. Saya akan cuba catat berapa kali saya berjaya lawan perasaan. Nah, tengok telefon. Mungkin saya akan letak nota kecil pada beg saya lah sebagai peringatan. Okay, baik. Itu idea yang sangat baik untuk rekod kejayaan Syah. Kita akan lihat perkembangan tugasan ini pada sesi ketiga minggu hadapan. Saya nak ucapkan terima kasih Syah atas kejujuran dan komitmen pada hari ini. Jaga diri dan selamat maju jaya untuk latihan bola. Dan ingat Syah adalah juara dalam gelanggang, jadi Syah pun mesti boleh jadi juara untuk mengawal emosi sendiri. Kita akan menamatkan sesi kita pada waktu ini. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Sama-sama cikgu. Terima kasih juga cikgu sebab sudah membantu saya hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama.